Tengok tu heroyak dalam Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan siapa-siapa yang buta atas muka bumi ni, buta dia tu hidup dia lah ni buta. Buta sini ulama kita tafsir hurai dengan makna buta mata hati. Wa huwa fil akhirati a'ma. Dan maka fahuwa fil akhirati a'ma, maka pada hari akhirat esok dia buta juga. Buta mata hati atas muka bumi, buta juga kelip akhirat esok, dan wa adallu sabila, dan jalan dia tadi tu lebih sesat lagi. Hak ni lah sabit dengan puak-puak Wahabi. Dia kata lagu mana? Dia kata Tuhan tadi tidak bermajah-majah dalam Quran. Gapo dia Tuhan sebut dalam Quran terang nyata. Sabit dengan ayat ni ada satu kisah. Satu ketika ada seorang ulama Wahabi duduk mengajar di Mekah. Dia duduk mengajar, sekeliling dia tadi tu ada para pelajar dia duduk dengar, duduk mengaji dengan dia. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala tadi tu tidak bermajah-majah dalam Quran. Gapo dia hak tu herayak dalam Quran terang nyata, tak perlu nak takwil, tak perlu nak tukar makna lagi dah. Tiba-tiba dalam ramai-ramai orang duduk dengar sekeliling, bangun satu orang hamba Allah. Bangun, dia tanya, wahai Syekh, tadi Syekh kata Allah Ta'ala tidak bermajah dalam Quran. Allah Ta'ala tak ada kecek kiyah-kiyah dah dalam Quran. Lepas tu ayat ni lagu mana? Lalu orang hok bangun tadi tu tanya dia, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Lagu mana Syekh nak tangguh bagi lagu ni? Lagu mana Syekh nak hurai ayat ni? Kalau tengok kepada terjemahan semata-mata ayat Quran ni tadi, siapa-siapa hok buta atas muka bumi lele ni, kelip akhirat esok buta juga. Kelip akhirat esok buta juga. Khabar-khabar Syekh tadi tu tak boleh nak jawab, tak boleh nak kata apa. Pakai muka merah tunduk senyap gitu. Kenapa tu? Kerana tuai hok mengajar tu sendiri buta. Dia sendiri buta, pas tak boleh nak kata apa. Kelip akhirat esok buta juga dia. Tu nilai daripada puak-puak Wahabi. Dia kata Tuhan tadi tu tak ada kecek kiyah-kiyah dalam Quran. Kalau kata Tuhan sebut buta dalam Quran, maka buta situ. Tapi kita dak ahli sunnah wal jamaah, kita tafsir ayat ni buta tu dengan makna buta mata hati. Buta mata hati. Sebab tu nak belajar Quran ni, kalau ada pitih 50 ya tak main dah nak pergi beli Quran terjemah Ja'far Rawah, tak boleh nak buat cara lagu tu, nak faham agama. Gi Ja'far Rawah beli Quran ada terjemah, beli hadis ada terjemah. Lepas tu klik baca seorang di rumah, waktu baik hukum hakam diri pula. Pas mulalah nak jadi mufti, mulalah nak jatihak orang tu salah, mulalah nak kata orang ni bid'ah, syirik, sesat, masuk neraka dan baga-baga lagi. Tu kena beringat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa masyayikhina wa man hawlana bisu'in aw hiqdin aw hasadin أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menurunkan akan Al-Quranul Karim supaya kita boleh tadabbur akan isi kandungan Quran. Kerana Quran adalah panduman hidup, maka tidak mungkin sama sekali Al-Quran itu nak jadi berlawan salah satu ayat tu dengan ayat ni berlawan sama sendiri. Tak mungkin. Kata Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tu menyampaikan isi kandungan Quran tu kepada umat Islam seluruhnya, tak kira bangsa bahasa mana-mana. Tak boleh nak jadi kata ia nak berlawan belaga sama sendiri sebagaimana setengah-setengah daripada manusia duk lahung-lahungkan kata Quran ni jadi berlawan belaga sama sendiri. Maka kali perjumpaan kali ni jadi kita ni jadi kewajipan di atas pihak kita ni sebagai orang yang duk mengaji sakut paut dengan hukum hakam agama, pasti dia kena calonkan diri dia dan memasukkan dirinya di dalam hadis hak Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda kepada ini ummah. Sebagaimana ulama-ulama kita baca dan nakal akan ini hadis ni kepada umat Islam. Hadis berbunyi kata, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Maknanya menanggung akan ini ilmu ni daripada tiap-tiap generasi hak belakang daripada Nabi, generasi belakang daripada sahabat, daripada at-tabi'in, atba'it tabi'in. Dia uduluhu, orang yang sanjungnya agama, orang yang tak dusta dalam masalah urusan agama. Tu mana uduluhu. Khija yang macam mana? Khija orang tangguh ilmu ni, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Makna nak jaganya urusan agama tadi itu daripada gapo? Daripada tahrifal ghalin. Tahrifal ghalin mana ubah orang yang telajak daripada tahad, telajak daripada garis. Tuhan nak lagu ni dia telajak lebih daripada Tuhan, lebih daripada Rasul. Maka wajib di atas ahli ilmu yang pegang ini jawab kuasa ni kena jaga ilmu daripada itu pihak, daripada itu jenis manusia. Dan jenis yang kedua, ittihal al-mubtilin. Ittihal al-mubtilin maknanya kena jaga ilmu ni daripada pendusta yang nisbah diri dia kepada warasatul anbiya. Dusta, sanggup nak dusta di atas agama Allah Subhanahu wa taala kerana nak cari habuan hidup. Maka jadi kewajipan tiap-tiap orang yang pegang jawab kuasa di sini ni hak makan saka warasatul anbiya, kena jaga agama daripada pendusta-pendusta umpama tu. Dan yang ketiga, wa ta'wil al-jahilin. Cara mentafsirkan, cara hurai isi kandungan Quran dan hadis keluar tubik daripada benda hak benar. Maka wajib ulama yang pegang akan ini ilmu ni duk jaga ilmu, kena jaga agama kita daripada itu. 3 perkara. Maka didapati adalah di kalangan orang yang nisbah diri dia kepada ilmu juga dalam bulan puasa ni pun tak ada kira. Nah, waktu baik kesamaran kata Quran ni belaga sama sendiri. Kalau kita nak turut Quran tak boleh nak turut. Sebab apa? Kalau kita turut Quran, saya berlawan Quran sama sendiri. Jadi Quran ni menyalahi setengah di atas setengah. Sedangkan orang mengaji agama dengan cara nyata tu riwayat kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mung tak tadabbur ke wahai umatku, walaupun khitab mula-mula tu tuju mula-mula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tak tadabbur ke Nabi dan umat dia akan isi kandungan Quran. Kalulah Quran ni datang sungguh lain daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia berlawan lah sama sendiri Quran tu. Nah, Quran ayat dalam surah Baqarah berlawan dengan surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran berlawan dengan surah Yusuf hingga akhir lah. Maka Tuhan kata la wajadu fihi ikhtilafan katsira, katanya ulama semua jangan kata nak berlawan. Nah, nak bau pun dak, nak dapat pun dak, sikit pun tak dak kata nak berlawan sama sendiri. Maka tiba-tiba datang orang yang nisbah diri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ni merayak kata Quran ni berlawan sama sendiri. Tak boleh nak pakai mengikut hak Tuhan royak. Tak boleh kita nak amal, nak buat pegangi apa hak Allah Subhanahu wa taala royak. Kalau pegang lagu tu, nescaya jadilah kita tu punah. Jadi sesaklah, jadi begitu, jadi beginilah. Adakah sungguh sebagai dakwah tu kewajipan kita tu. Jangan kita berasa kata apabila kita sakit tak berasa nak berubat. Jangan jadi gitu. Berasa lapar tak mau nak makan, berasa dahaga tak mau nak minum. Punahlah jasad kita. Agama pun serupa. Kita tengok orang yang duk kacau agama kita, mari duk mengkeruhkan ajaran Islam kita, ajaran Tuhan wahyu, ajaran Quran, ajaran hadis. Nah, maka kita jangan senyap, jangan kita itu buat tak tahu, tak leh. Kita kena keterangan, penjelasan mengikut ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita masing-masing. Tu dia. Ayat mana hak dia duk rasa nak royak kata kalau kita turut Tuhan gak jadi sesatlah kita. Ayat mana dalam Quran tu? Dia ambil satu domain ayat ni, iaitu ia ambil satu ayat. Ayat bunyi kata auzubillahi minasyaitonir rajim wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ayat yang ke-72 daripada surah Al-Isra. Ayat ni dia kata kalulah kita nak pakai mengikut Quran royak sungguh gak, makna kata orang hak buta semua tu masuk ngaka belaka. Ni nak ayat atau Quran wajib kita kena halih daripada makna hak asal. Wajib kita itu pauk dia, wajib kita itu berapa nama takwilkan dia, walaupun tak ada duduk di atas kaedah pun kita kena buat. Sebab apa? Sebab Tuhan kecek lagu ni kalau pergi pakai agak mana orang buta semua masuk ngaka belaka. Ning nak menunjuk kata Quran ni kita nak pakai supaya Tuhan royak ni tak leh. Kalau kita pakai supaya Tuhan royak punahlah kita. Tu dia. Syarah kepada umat masyarakat orang awal tak ada apa percaya. Nampak dah tu? Maka kita orang ada ilmu pengetahuan hak Tuhan buka pun pakai senyap tu, tak ada apa. Habis dengan gitu agama kita. Tak ada siapa kemat punah belah-belah dah agama. Dak jadi kewajipan. Nah, ingat kata Tuhan akan bangkitkan kita. Letakkan kita meduk kerja sini. Kalau kita paling belakang tu orang lain pula. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Makna kata Tuhan dia jaga agama dia dengan menggunakan hamba-hamba dia daripada alim ulama, mai duk jagakan isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah, tu nak kita faham molek. Kalau kita tak sewak kerja kan kerja. Kalau kita tak semau nak mempertahankan agama dengan diri kita, dengan maruah kita, dengan masa kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, Tuhan ganti orang lain. Sebab agama Allah ni Tuhan duk atur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan nak jaga. Jaga lagu mana katanya alim ulama, mana guna hamba dia tu mai jaga ke Quran. Nah, mai jagakan isi kandungan agama. Tak boleh nak uwi orang umpama ni mai dok khenat agama kita bukan dia. Nampak tu tak? Lalu dia terjemahlah. Mari kita tengok turut pergi dulu. Kata dia nak lagu mana, nak heret kita siapa mana. Takut kita ni silap faham ke lagu mana. Mari kita tengok. Ya terjemah kata wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila tu, siapa-siapa yang buta atas muka bumi ini, hidup dia sekarang ni buta, dia kata hidup dia sekarang ni buta,
Buta, makna buta di sini, dia kata kalulah kita turut Tuhan sungguh bagaimana mana Tuhan nak tu, dia kata siapa-siapa yang buta atas muka bumi ini, hidup dia sekarang buta, nascaya buta lah gapo nama, apabila dia kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buta lah lagi sesaknya jalan. Memang dah apabila orang buta tak nampak, maka jadi lagu mana? Jadi sesak jalan lah. Tu nak ayat kata ni menunjuk atas Quran ni kita tak boleh nak pakai betul-betul supaya Tuhan nak. Kalau kita pakai betul-betul supaya Tuhan nak, nescaya sesaklah kita. Maka tu baik kaedah kata siapa dia turut Quran maka sesaklah orang tu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kata taraktu fikum in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal dua perkara lepas pada aku pejam mata ni wahai umat aku, kalau mu gantung di benda tu nescaya mu tak sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ni nak faham Quran, nak fahamnya hadis Nabi, nak boleh sebut kata Quran, nak sebutnya hadis, kalau tak tupai ulama nak sebut tak boleh. Silap faham setengah-setengah apabila kita kata nak kembali klik pada ajaran Quran, klik pada ajaran hadis, mereka dah suka kata kita tinggal para ulama. Tak, bukan. Cara mereka nak royak lagu tu supaya nak menjauhkan orang daripada ajaran Tuhan dan ajaran Rasul. Tidak ada siapa pun boleh nak tafsir Quran, nak mensyarahkan hadis, malaikat kena tupai para ulama. Tapi ulama yang ada dua jenis. Wahai saudara yang dikasihi, ada ulama rabbani. Ulama rabbani mana ulama yang nak ikut turut Allah Taala dan Rasul. Di sana ada ulama syaitani, ulama yang nak bau ajaran Tuhan masuk kocek, nak tahu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul dengan hawa nafsu. Itu makna ulama syaitani. Nampak tu tak? Ya tak sama di antara dua tu. Lepas tu kita nak buat beza di antara rabbani dengan syaitani macam mana? Tengok. Kata dia ikut kehendak ki Allah, ikut kehendak ki Rasulullah. Kalau ikut rabbani, kalau tak ikut syaitani. Situ ya tempat kita nak buat jadi tempat cemen mudah-mudah bagi orang awam. Di mulut ada ayat Quran, di mulut ada hadis Nabi, di mulut ada perkataan sahabat, perkataan tabi'in, kata ulama tu, perkataan ulama ni. Wari hadis yang ada dalam kitab-kitab yang sahih, hadis-hadis yang hasan, tak wari hadis-hadis plesu, hadis-hadis maudhu', cerita-cerita dongeng, tak wari. Tu tu kata ulama rabbani. Kalau ulama habis sesal lagi tu, ayah wari ikut dia, Tuhan kata gini, ada letak turut Tuhan ni, ya sesak lagi tu lagi ni lah. Tu kena jaga tu kita tu, orang awal. Sebab apa? Sebab kalau kita kaca duk turut, sesak sebab kita kan. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Kalau gitu, ya kata, puak habis tak sepakannya, ajaran nak ubah ayat Quran sebagaimana ia nak tu, dia tanya kata, demon ni nak pakai lagu mana, nak tafsir lagu mana? Kata wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau nak pakai zahir Quran gak tulah maknanya. Kita jawab kata tu bukan zahir bagi Quran. Kita nak tahu kata ajaran Quran, isi kandungnya Quran, Tuhan nak macam mana ni, dia nak tiga perkara daripada kita. Ulama yang tak siap dah cara nak faham Quran tu daripada semenjak zaman Nabi hingga akhir zaman kita ni. Lagu mana? Yang pertama kena tengok as-sibaq. Sibaq makna kata ayat belum daripada ayat yang kita nak ambil maksud tu. Lepas pada tu kena tengok al-lihaq. Ayat haduk kemudian daripada ayat yang kita baca tu. Lepas pada tu kena tengok as-siyaq. Makna kata isi kandungnya tu nak bawa pergi Quran. Kena ada as-sibaq wal-lihaq was-siyaq. Baru kita nak faham isi kandungan Quran. Mengikut para ulama yang duk mengajar, yang duk royak, yang duk surah, yang duk ajar, yang duk cerah di dalam kitab-kitab ulumil Quran. Bukan makna kata kita pergi faham ikut dia, ikut otak kita, bukan. Hak biasa tafsir kata wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dia kata itulah zahir hak Tuhan nak tu.
Kata siapa dia buta lah dunia, nascaya dia buta lah di akhirat esok. Dak, hak tu tafsir dengan kepala otak kita sendiri. Bukan tafsir mengikut kehendak Tuhan dan Rasul, bukan. We faham molek masalah tu. Sebab ayat belum daripada tu, ayat 71 tu, dah atas lagi ayat 70 tu. Dia dak kecek harga apa? Dia dak kecek hak orang kufur dengan kebangkitan hari kiamat dia. Makna hak Nabi duk ayat tu, hak Tuhan duk ayat tu, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Napa? Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Atas pada tu, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Belum daripada tu, am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Doraya ha orang tak beriman yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamar di ayat lek belakang Tuhan ayat kata, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal lattakhaduka khalila. Ni ayat-ayat sakut paut dengan orang tak beriman. Lalu Tuhan takkan di tengah tadi tu wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Makna lagu mana? Makna kata buta mata ke buta mata hati? Buta mata hati tak bukan buta mata lenen ni. Nak kita faham molek. Nampak tu tak? Ni tiba-tiba ayat atau kalau kita nak turut ayat Quran sungguh, nascaya apa nama? Nascaya orang buta maksud ngakak belaka, itu makna zahir Quran. Tak, tu bukan zahir Quran. Zahir Quran ni makna maksud hak Tuhan nak. Ha tu makna zahir Quran. Ahlul bid'ah, ahlul ahwa yang nak heret Quran masuk kocek dia, dia kata hak dia faham dalam otak kepala dia, tak ada turut ulama, tak ada turut para ulama rabbani tadi itu, dia kata tu zahir Quran. Sebab tu dia kata kalau kita ikut Quran betul-betul, jadi kufur kita, jadi sesat kita. Ya Allah, zalim ke diri tafsir lagu tu. Nampak tu tak? Zalim kepada diri. Hal lagu mana nanti kita tengok cara nak tafsir hak kena. Kalau gitu, dia kata satu kumpulan orang yang dikenal zalim. Ada satu kumpulan orang yang kena zalim daripada kalangan ulama. Satu kumpulan ni kena zalim sama demo. Nampak? Kumpulan mana? Orang panggil fuq athariyah. Athariyah mana fuq nak ikutnya Quran, ikutnya hadis, meletakkan akal dia sebagai makmum, wahyu sebagai imam. Maka puak ni akan dikena zalimkan oleh ahlu al-kalam dan ahlul ahwa semenjak dulu sehingga sekarang. Maka dia kata ahlul kalam ni kata kepada ahlul athar, webazanah ahlul kalam dia letakkan akal dia sebagai imam dan wahyu sebagai makmum. Ahlul athar, ahlul hadis, ahlus sunnah meletakkan wahyu sebagai imam, akal sebagai makmum. Tu tepat wak beza tu. Tepat beza di antara dua kumpulan ini, kita kena beza yang baik-baik supaya kita ni tak jadi kelang kabut dalam masalah kita nak faham ajaran Islam. Faham tu tak? Dua-dua ni orang Islam belaka, akan tetapi hak ni lebih, hak ni berjuh. Dua tu ya. Tak ada dah jadi pelik gapo kali. Sama-sama orang Islam belaka. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Maka yang lebih tadi tu kita tak maulah. Kita nak hak juruh. Sebab hak juruh ni yang nak ikut dan turut, payah mudah nak hajar. Hak lebih ni ya pasal nak mulut banyak sikit. Lepas tu payah nak hajar. Yalah tu, ya orang lebih. Nampak tak? Kita perhati tengok orang lebih lah tu. Ha tu. Lalu orang lebih ni dia kata kepada orang juruh, kata kan tu. Ha tengok dia kata. Dia kata Tuhan ni, dia kata kepada orang juruh lah, orang juruh nak turut Tuhan tu. Ha nah, hak pehel kata hak Tuhan royak tu kena dah teh. Ha dia orang lebih nak turut dia tak saya turut undang-undang orang lebih ni. Nah, lebih lah urusan agama. Kalau lebih pasal tak sakut pak dengan urusan agama tu lain pula. Ha tu yang lain pula. Hak ni lebih pasal urusan agama. Tuhan ni tidak bermajak-majak lagi dia kata. Ha mana kata ahli hak lebih tu dia kata ya royak kepada pegangnya puak-puak hak juh tu dia kata kan. Hak juh ni puak mung ni duk pegang kata Tuhan tak ada kecek majak-majak ni. Dalam Quran. Nah, dalam Quran apa yang Tuhan sebut di dalam Quran terang nyata dah.
Memelah apa Tuhan sebut dalam Quran tu terang nyata dah. Tak ada kelang kabut gapo demo kalau betu nak buat jadi kelang kabut kan. Nampak tu dah? Tak saya turut Tuhan nak wit kata tu nak wit orang juruh turut dia. Ya tak kena lagu tu. Kita orang lebih kena beki perangai jadi berjuruh supaya orang berjuruh ya kok tu pada asal. Ni nak wit orang berjuruh turut dia. Orang juruh pun ya ada otak ada akal fikir. Ya tak kena dah walah tu dah. Nampak tu dah? Tu dia. Lepas tu dia kata lah. Sabit dengan ayat ini ni dia kata sabit dengan ayat ni ada satu kisah. Ada apa? Ada satu kisah nak royak. Ada satu kisah nak royak. Nak royak gapo? Nah, dia kata ada ulama hak berjuruh. Kita menamakan ulama hak berjuruh. Nah, ada ulama hak berjuruh duk mengajar dalam masjid. Masjid mana? Masjid Haram pula tu. Nah, masjid yang kalau lah bakit dajjal esok pun dajjal nak masuk tak boleh dalam masjid ni. Nah, duk mengajar dalam tu orang hak berjuruh tu tak situ. Dia kata kan dia kata sesungguhnya Allah tidak bermajaz-majaz. Mana Tuhan tak ada kecek majaz. Nak boleh panggil majaz ni di dalam Quran ataupun dalam hadis ni pasti kena ada qarinatun mani'ah. Gapo mana qarinah mani'ah? Makna perkara yang menegah nak pakai makna asal. Nampak tu tak? Kalau ada tu okey tak ada gapo. Nampak? Ada pun tentang perwaktan Tuhan, tentang sifat Tuhan. Nah, hak ni perkara yang gaib. Manusia tak boleh nak capaikan dengan akal dia, tak gi tak sampai. Pasti kena dengar Tuhan. Pak kita letak akal kita belum daripada wahyu. Hak sini makna kata supa dengan tikuh tengok besi. Nampak tu tak? Tikuh ni gigi dia keras tak? Keras sebab tu boleh kikir kayu tu. Akan tetapi gigi tikuh dengan besi ni mana keras? Kita kata gigi tikuh hak keras lebih pada besi. Cuba we tikuh kikir besi tengok Nak tengok kata hak mana nak gi, hak mana nak patah. Cuba kira ambil Nampak tu tak? Wahyu Tuhan ni kalulah manusia terkaya daripada dia. Apa Tuhan waktu apa Quran? Tuhan hatta apa Quran mai kita kalau kita tak ada otak padang otak kita dah hatta mari apa? Tak pasti hatta dah lah, cukup pi dah. Kita ada akal, miความคิด mi panya cukup. Nampak? Tetapi dak Tuhan kata tak pandai lagi akal tu kena hatta wahyu mari. Hatta Quran mari. Hatta Quran tak ada lagi. Hatta Rasulullah mai syarah pula sekali lagi. Nak royak kata akal manusia ni nak cari benda gaib tak jumpa. Kalau Tuhan tak royak ni tak sah kacau, nak kita tak siapa. Sebab tu ahli falsafah hebat kedebel tadi mana berimej mereka itu. Sakarat lah, Aristotle dah penama lah, mana berimej mereka itu. Akal mereka itu bijak akan tetapi cari Tuhan tak berjumpa. Tu nak atas akal kita sah tak rak gih. Nampak tu tak? Tu. Jadi yang nak royak lah kisah. Yang lagu ni ya, orang-orang hak lobe ni ya pasal nak royak kisah mata. Kisah tu hak benar tak apa, tapi kisah tak benar hak bimbang hak pasalnya. Dia kata orang hak lobe ni kata kepada orang hak berjuruh. Nah, dua-dua ni duk Mekah belaka kita ayat dah kata ya dua-dua ni orang Islam belaka, lobe pun orang Islam. Nampak orang beriman juga hak berjuruh pun orang Islam orang beriman tapi iman lain-lain lah. Iman hak berjuruh tu tinggi lebih pada iman hak lobe, tak ada tu. Nampak tak? Dia kata sesungguhnya Allah tidak bermajak-majak. Seolah katanya nak nganying lah kepada orang yang juruh tadi. Tuhan tak ada majak-majak apa dalam Quran tu. Apa yang Tuhan cerita di dalam Quran tu terang nyata, tidak perlu kita takwil dan tidak perlu kita tukar makna. Ya dah nak tukar makna, nak takwil tu tak ada apa ni. Ya nak tukar makna Tuhan kata gini ada Tuhan makna lah ni. Nawi Tuhan turut dia. Awak apa? Kerana dia tak akal dia sebagai imam. Imam tu tepat ikut, maka makmum kena ikut imam lah. Situ sebab tu dia kata tidak hendak takwil, tidak perlu hendak takwil, tidak perlu hendak kita tukar makna. Pas nak tukar nak takwil ni kena dengarlah Tuhan lagu mana. Ya nak kedak suruh kita tukar, ya nak suruh kita pauk pergi masuk kocek kita kedak. Kalau nak okey tak ada apa lah. Tapi tak ada bimbang ya tak se. Kalau ya nak ya tak tunggu kita. Nah, ya royak lalu dah dalam Quran tu. Sebab Quran ni tafsir setengah di atas setengah ni kaedah ijma' ulama, bukan kaedah seorang tu seorang ni, bukan. Ijma' ulama Islam kita kata Quran tafsir setengah di atas setengah.
Makna kata ayat ni mentafsir ayat ni dalam surah ni. Ha gitu cara. Bukan makna kata kita tengok sore tafsir tu, lepas tu kita tafsir ikut kita nak tu. Fasbahu Baqarah, sembelih Baqarah, kita kata Baqarah ni iaitu Aisyah. Oh, jauh sangat lagu tu. Itu panggil tafsir batiniyah, tak kena lah. Janganlah kita biasa kata dia buat khianatkan diri kita. Tuhan wi kita ni duk bakar molek dah. Wi duk dalam masjid haram pula tu, juruhlah sikit jangan duk lebih. Nampak tu dah? Ai ni nak lebih, nak ai kena takwil sini, ai kena ubah makna sini. Kalau Tuhan suruh tak apa. Nak cabut upuk dalam kawasan rumah orang ni pun kena minta izin. Tu nak cabut upuk. Nampak? Nak minta izin. Kalau lah kita pergi cabut ikut dia, Tuhan suruh ke tak tahu. Nampak? Ni dengan logik akal cara mudah-mudah. Lepas tu kita nak pergi pandang-pandang hal Tuhan ni, Tuhan suruh kita ke tak. Nampak? Nak bagi kita faham. Baik. Lepas tu dia duk royak lah. Royak kata orang berjuruh tadi duk royak lah, duk tafsir lah ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila tu. Nya bangun tiba-tiba bangun seorang hamba Allah Taala. Bangun seorang hamba Allah Taala tu dia royak kata tidak bermajak-majak dalam Quran, tidak ada qiyah di dalam Quran. Ayat ni macam mana? Tok guru duk royak kata dalam Quran tak ada majak-majak. Tak ada majak di sini, mana tak boleh kita nak takwil ikut dia ikut se. Tak boleh kita nak tukar makna ikut rak, ikut kita kandak, ikut hawa nafsu kita. Lalu hak ni hak lebih ni pun bangunlah. Bangun kata kan Tok Guru, kalau Tok Guru kata gitu tu dalam Quran tak ada majak-majak. Nah, tak boleh kita nak qiyah-qiyah, tak boleh kita nak tukar-tukar makna. Pas ayat ni macam mana kita nak pakai? Soalan kata, ya ambil ayat ni buat baji supaya nak masuk ke lobby area tu lah. Nak jadi lobby sepanjang dia. Ada. Tidak ada ayat Quran dalam Quran hak kita duk baca ni. Hak ulama duk baca kita, duk tafsir kita ni muafaqah dengan hawa nafsu kita, tak ada. Nah, tak ada. Pada mau kata masalah menikah kahwin, hak tu bukan masalah puas hati, puas hawa nafsu dengan cara haram dah. Hak kita duk kecek dengan cara haram, bukan dengan cara halal. Hak halal lain. Nampak tu dah? Ni nak kita faham molek masalah tu. Nampak tu dah? Tu jangan kita jangan buat lagu tu. Molek dah kita turut Tuhan lah baru kena. Turut ulama hak turut Tuhan. Turut ulama Rabbani, jangan duk turut ulama hak labih. Jangan duk turut ulama syaitani hak nak lawan Quran, lawan hadis, tak leh lagu tu. Ada ke? Tak apa tak ada ni. Duk tafsir lagu ni je lah dah tu. Hak mana lagi? Nampak? Duk ayat Tuhan ni, ayat Quran ni. Tengok lu nak pakai betul, sesatlah kita. Quran ni Tuhan ayat kata hudal linnas. Pertunjuk bagi manusia. Lepas tu cara kita nak pakai, dengarlah Tuhan nak ayat lagu mana. Sebab ijma' dah ulama tafsir Quran setengah di atas setengah, buat apa kita duk gantung satu ayat sini. Kalau kita nak main lagu tu sungguh, orang tafsir semaya ada dua ayat. Ayat kata la taqrabus salah. So, lepas tu ayat satu lagi fawailul lil musallin. Tak kena semaya kita. Tak kena cara faham lagu tu. Kena tengok depan tu kata lagu mana, belakang kata lagu mana, betul ayat di tengah tu kena. Baru tu ambil makna yang betul. Tu ikut tu cara kita nak faham isi kandungan Quran. Tu dia. Lalu orang hak lebih ni katalah kepada tok guru hak berjuh duk mengajar dalam masjid tu, ya sama-sama tok guru belaka tapi pesih hak ni lucu sikit, hak ni berjuh sikit. Tu dia. Ya kata apa nak pakai ayat ni macam mana? Ayat mana? Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Macam mana syekh kita hendak pakai ni? Nak tanggung macam mana ayat ni? Macam mana pula syekh kita? Cuba jelas sikit. Seolah kata ia duk royak kepada syekh lah, kata kalau nak pakai turut Tuhan royak gak ayat ni nak pakai lagu mana tok guru. Kalau lihat kepada semata-mata terjemah ayat Quran ini tadi, dia kata kalau kita tengok pada terjemah semata-mata ayat ini tadi, dia kata siapa-siapa hak buta di atas muka bumi ni sekarang ini, dia akan balik hari akhirat esok pula buta juga. Tu dia. Nak royak wi faham. Kalau lihat kepada semata-mata terjemah, cara kita nak terjemah ayat isi kandungan Quran ni, kita kena tengok depan belakang di tengah. Bukan makna kita tafsir mengikut hawa kita nak, tak kena lagu tu. Cara kita nak balik bahasa ni, hak ulama duk terjemah ke kita ni, dia tengok depan, tengok belakang, tengok di
Gapo nama di tengah supaya nak masuk molek isi kandungi hak Tuhan nak. Ulama kita nak terjemah Quran, nak jual kepada masyarakat, nak sebar kepada seluruh dunia ni, berakah bukan tak berakah. Ya, bukan ya wak tu dengan kandak ki hawa dia, dak ya wak dengan mardae ke mardae tu. Bukan makna kata ikut dia gitu, tak kena cara faham lagu tu. Nampak tu tak? Semenjak dulu lagi. Nampak? Kita faham molek. Tu lagi kita turut dia dulu. Nak ayat tak? Terjemah semata-mata terjemah ayat Quran ni tadi, makna kata orang hak buta di atas muka bumi ni sekarang dia balik kepada hari akhirat buta juga. Lalu orang hak tak juh tadi kata, Syekh tidak boleh hendak jawab, dia kata. Mana tok guru hak juh tadi senyap, tak boleh nak jawab apa. Muka pun merah, tunduk. Kerana tuan sendiri tu pun buta juga hendak mengajar tu, dia kata. Ni nak ayat kata nak pelekeh orang apa? Nak pelekeh orang hendak mengajar, pelekeh kau orang berjuru. Sebab tu tak boleh nak pakai Quran tengok. Dia tak boleh nak jawab, dia kata. Sebab dia buta juga. Ya Allah, orang nak mengajar Masjid Haram ni cara setara ni ya. Ilmu setara ni. Kita kata ilmu setara kita hak tu hewi kita ni kita boleh jawab apa? Orang umpama boleh dak mengajar dalam Masjid Haram, nak pelepah, nak hurai, nak menyelesai masalah ayat ni tak boleh. Kita kata tak makan pada akal. Nampak tu tak? Nak ayat kata syarah, orang syarah kitab tu lebih aling pada tuan mata lagi. Kita tak percaya. Nak syarah lagu mana kalau tak ada mata? Kenapa tu dah? Anak murid lebih aling daripada tok guru lagi. Wasa tak percaya mana? Anak lebih tua pada pak lagi. Gapo lagu tu? Bukan dia lagu tu. Lagu ni cara nak faham dia bukan lagu tu. Lepas tu dia kata, itulah nilai daripada puak-puak hak juh nak turut Tuhan tu. Nah, hak faham mengikut ayat Quran betul-betul, ini nilai setara tu. Mana kata cara mikir dia timbangnya banyak tu. Allah kata dia pakoh dua perkara. Yang pertama dia tak harga terhadap Quran. Yang pertama sekali. Yang kedua dia tak ada nak harga kepada orang nak akal ajaran Tuhan. Tak. Maka orang lagu ni sesuaikah kita senyap diri daripada kita nak hurai? Di mana kita sebagai ahli ilmu daripada hadis yang amba baca tadi? Yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin uduluhu tu duk mana? Kita kena tanggungjawab dah pada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Tuhan cakap tidak ada qiyah-qiyah dalam Quran. Kalau Tuhan sebut buta dalam Quran, maka buta di situ ya tah. Maka kalau Tuhan tebuk lagu mana jadi gitu. Tu dia. Lepas tu hak kita nak pakai lagu mana? Hak kita tu nak pakai lagu mana? Hak lebih tu nak pakai lagu mana? Nak pakai nak ayat kata ayat Quran ni kita tak boleh pakai betul. Kita kena ubah daripada hak Tuhan nak. Kenapa tu? Ubah daripada hak Tuhan nak. Lagu mana? Buta di sini buta mata hati. Bukan butanya apa? Bukan mata lendeh. Hak ni bukan makna ubah. Hak ni bukan makna supaya anta duk kandak, bukan. Hak ni makna lagu lain. Hak ni orang juru tahu belaka semenjak dulu sampai sekarang. Sebab kita ikrar dah mengaku dah tak Quran ni tafsir setengah di atas setengah. Bukan makna kata Quran kita pergi faham satu ayat supaya demo duk faham. Kata kalau nak turut Tuhan sungguh, jadi sesatlah kita buta. Tak, bukan lagu tu. Demo jangan ambil benda hak tak molek gi lele gi tahu orang. Ambil kebaikan tak ke diri. Ni bukan sifat orang beriman. Kenapa tu tak? Demo kata ulama Mekah ni tafsir lagu ni. Saya nak tolak biar hak tafsir lagu tu di kalangan ulama hak karya kitab. Hak duk mengajar di Masjid Haram sampai ke sekarang. Biar hak tafsir kata siapa dia buta dalam dunia maka dia akan buta kelak di hari akhirat esok. Siapa? Syekh Muhammad Amin Syanqiti ni tuai kitab Adwaul Bayan ni fi idahil Quran bil Quran ini. Dia tafsir dia ulama Mekah. Ulama Mekah duk ngajar dalam Masjid Haram. Tok guru pada tok guru orang Mekah sampai sekarang dia ni. Dia tafsir lagu mana? Dia kata wal muradu bil ama dengan buta tadi fi hadhil ayatil karimah pada ini ayat karimah. Gapo? Amal qalb la amal ain. Makna kata buta mata bukan buta hati bukan buta mata. Tu ya tafsir. Sebab gapo tafsir lagu tu tok guru? Wa yadullu li hadha qawluhu ta'ala
Lagu mana? Dia baca ayat kata afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Mung tu tak berjalan ke wahai manusia di atas muka bumi ni, menjadikan dengan sebab mung berjalan tadi itu boleh ambilnya hati mung tu boleh mikir-mikir, boleh mu ambil telinga mung tu dengar-dengar ajaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Patut akhir ayat fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mana kata sesungguhnya orang tu bukan tak ada mata, bukan mata dia buta, akan tetapi yang buta tadi tu gapo nama? Buta hati yang ada di dalam dada. Dalam surah Al-Hajj ayat 46. Tak faham lagi sini. Kalulah maksud kata Tuhan kata man kana fi hadhihi a'ma di sini ni, maksud sebagaimana orang yang lebih ini kana Papa siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tafsir akan ini ayat ni dalam Sahih Bukhari daripada hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi katakan inna Allah tabaraka wa ta'ala qala, Allah taala ni waya idza ibtalaitu abdi, apabila aku ni coba hamba aku bihabibataihi, mana dia tu Allah Taala tu coba dengan apa nama? Dengan dua kekasih. Fasabara, maka sabar seorang hamba tadi itu awattuhu minhuma jannata. Aku akan ganti daripada mata dua-dua dia itu akan syurga. Makna kata orang yang Allah Ta'ala coba mata dia tu tak nampak, masa dia duduk dunia mata lenden ini, Tuhan akan ganti dengan sebab dia sabar kepada orang hak Tuhan coba lagu tu syurga. Pakuk mana ayat tu kata wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, tu ayat tersesat pula. Tu nak ayat kata antum pahal tak kena terhadap ayat Quran. Dogi ayat atau orang berjuruh ni pakar turut Tuhan ni salah. Tak. Tuhan royak situ tu makna ayat ni. Ayat dalam suratul Hajj ni mari tafsir fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hak tu. Nampak tu tak? Nabi kita faham. Tu satu daripada hadis Nabi SAW. Yang kedua, dalam Islam kita ni ada dah sahabat mata tak nampak ramai. Abdullah ibnu Ummil Maktum sebagai muazzin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang baca ayat kata man kana fi hadhi a'ma ni, Nabi baca ayat ni kepada ummah. Pak Nabi tak tahu ke Abdullah ibnu Ummil Maktum tu tak nampak? Nabi tahu. Pakut nak ke mana pula kata ayat ni kalau pakai zahir supaya Tuhan nak, mana kata buta mata, lenden ni nak ayat ke mana pula kata Abdullah ibnu Ummil Maktum tu sesat jalan. Nabi tak buat lagu tu. Sedangkan datang dalam ayat Quran abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tu maknanya gitu cara faham. Ni kita nak ubah ayat Quran, nak pergi pasal makna mengikut hawa nafsu kita, nak pergi takwil benda hak Tuhan tak ada suruh. Beramal ambil dalil ni kaya kata kalau kita turut Tuhan sungguh, tu jadi. Bukan lagu tu, faham salah. Nampak tu tak? Faham salah kalau faham lagu tu. Sebab itulah apa nama perkataan syair kata idza basara al-qalbu muru'ata wat-tuqa fa inna 'amal 'ainai laisa yadhiru. Makna kata kalaulah mata tu, hati tu boleh tengok, hati tu nampak molek. Hati tu nampak apa? Nampak maruah kebaikan dan sifat kemuliaan, maka sesungguhnya butanya dua mata tidaklah yadhiru, tidak jadi mudarat apa-apa. Sebab itulah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, tak kalau akhir hayat dia yang mata tak nampak juga. Akhir hayat dia. Mana akhir hidup dia yang mata tak nampak juga. Lalu dia kata, orang kata lagu mana ni wahai Abdullah bin Abbas, dia ni sebagai turjumanil Quran. Dia tak ada faham kata man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana orang buta mata lendeh tak ada faham lagu tu. Sebagaimana orang yang lebih, orang yang zalim kepada diri ni faham tidak. Dia kata kana? Dia kata iya khudallahu min aini nurahuma. Jika Allah Subhanahu wa taala itu ambil kelik dah daripada cahaya mata kedua-dua. Mana kata Tuhan tu aku tak nampak dah apabila aku tua ni. Fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru. Akan tetapi di lidah aku dan di hati aku ada cahaya lagi.
Nak ayat kata apa? Nak ayat kata tak ada pi duk kipeh. Kata wa man kana fi hadhi a'ma, situ makna buta mata. Tak. Orang panggil buta mata hati belaka. Patut guru duk mengajar dalam masjid hari ingat Quran supaya umpama Syekh Muhammad Amin Syanqiti ni tafsir Quran dengan Quran ni tak boleh nak jawab senyap duk dia tunduk muka merah gitu. Oh, tak makan pada akal kata. Nah, kalau kita mengaji hukum akal kau orang tak terima cara nak ayat lagu tu. Pasal tu ayat yang zahir, yang dalalah zahirah, tak boleh kita nak takwil lagu lain. Tengok kita nak baca, lepas tu kita mai pelaga dengan ayat ni tengok. Dia nak kata lagu mana? Orang kafir ni bukan mata yang buta, bukan buta mata hati. Kena lagu mana? Ni yang kata fuak kita, fuak ahli kalam, fuak tafsir kena. Ada pun fuak-fuak hak nak pakai Quran, fuak-fuak athariyah, fuak-fuak apa yang kata hak nak turut Quran betul-betul tu. Fuak ni tafsir tak kena. Tak, bukan. Ahlul kalam ni orang lebih dalam masa urusan agama nak kacau semua ajaran Islam. Nampak tu tak? Ya lebih walaupun ya orang Islam tapi dia nak kacau semua. Nah, Tuhan royak kanan dia nak kiri. Kalau Tuhan suruh pergi ke depan dia nak hundur. Kalau Tuhan royak atas dia kata tak ada bawah, tak ada atas. Menyalahi Tuhan sama-sama. Sebab itulah ulama-ulama dia tak mau tu dengan ilmu kalam tu, dia taubat tu. Tapi kita ni dak belah benda-benda hak tak juh tu belah lah. Tak ada gapo kita rasa kena, tak ada arah. Orang kita, nah, dia kena tak sama, kita tengok huduh tapi dia tengok tak jangok pasal dia orang kita mata tak sama. Ha baik. Kalau gitu, Tuhan royak satu ayat dengan cara nyata dan jelas di dalam Quran. Royak dengan cara terang-terang lalu kata orang kafir bukan buta mata, bukan buta mata hati. Mana? Tuhan kata wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa dia paling daripada ajaran Tuhan buat dia hidup tu susah payah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tuhan hipung hari akhirat esok dalam keadaan sesat, buta mata sungguh. Buta mata sungguh. Nah, buta sungguh di akhirat tu a'ma, buta mata. Lalu ya hujah jawab dapat Tuhan kata qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tu ialah ya Allah ya Tuhan aku apa ni muhipung aku muhisab aku membakit aku ni dalam keadaan buta sedangkan aku duduk dalam dunia tadi itu hari tu basira. Mana lagu mana basira? Celak molek. Tu dia tu nak ayat kata buta hati. Nampak tu tak? Buta hati dalam dunia Tuhan balas huya buta mata hari akhirat esok. Tu kalau nak tafsir lagi kau tu baru kena. Bah kalulah kita kata wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Makna kata kita pergi pakai buta mata saja tu tak kenalah dengan ayat Quran. Sebab Quran tafsir setengah di atas setengah. Tu dengan cara ijma' ulama. Nampak tu tak? Tu makna kata. Nah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ayat ni boleh dua. Ya wak lupa Tuhan, maka Tuhan wak lupa dia. Bukan Tuhan terlupa, wak lupa ni lain, terlupa ni lain. Ada setengah-setengah kalau nak pakai turut Tuhan sungguh Tuhan lupalah. Nasullaha fanasiyahum. Lupalah Tuhan. Sebab tu tak boleh turut Tuhan sungguh tu. Tak. Bukan. Tuhan wak lupa, bukan terlupa. Ya Allah. Kalau Tuhan terlupa, bagaimana Tuhan nak menghisapkan? Cuba kita kira dengan logik akal kita. Tuhan terlupa kata ya wak salah. Kenapa Tuhan hisap dia nak masuk dengan kau? Satu situ pakai kalulah kita terlupa sebagai manusia ni terlupa. Adakah Tuhan ambil salah? Tak juga. Ni saya dah royak banyak kali dah tapi sebab penyakit mari pula. Kena waktu bek penawar semula. Nak tu bek ubat semula nak buat kan nak taruh dalam mari lama kata. Nah, sebab apa? Sebab penyakit mari baru jalan. Dengan sebab apa? Dengan pakat senyap jadi keni apa nama air buyung senyap sejuk, tak ada kata apa, tak ada hurai biar punah. Nah, seolah kata kita ni duduk tepi laut ni. Tanah ada tepi laut pasal dia kena buah batu, kena buah gapo, kena habis duit lah sikit. Kalau duduk lock gitu, hari ni ya duduk masuk semata. Nah, tak lama sami rumah kita tu pupuk dia air habis. Hajalah mari banjir sekali habis. Hajalah ni jalan. Lepas tu kita tak boleh berhenti daripada hurai nah. Ayuha ahli sunnati wal jamaah, jangan berhenti daripada hurai. Kerana ahli hak labir ni daripada ahlul ahwa ni dia duk hurai, dia duk cemar, dia duk
menggonyelkan isi kandungan Quran daripada hati orang mukmin ni tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Sebab tu kita jangan berhenti, jangan kita relakan dengan sifat tu. Calonlah diri kita masuk duduk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kata, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Barulah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara kesimpulannya, tak ada gapo dah ayat ni. Ayat ni nyata molek Tuhan royak kata, wa man kana fi hadhi a'ma, ai a'ma gapo? Butanya mata hati. Wa apa boleh kata lagu tu? Sebab Tuhan sendiri royak kata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tu makna daripada makna hak kena sungguh daripada isi kandungan Al-Quran. Kalau kita tengok kalimah a'ma dalam Quran ni ada 13 tepat semua. Ada 13 tepat semua di dalam Quran ini. Yang pertama, ayat daripada suratul An'am ayat 50. Yang kedua, daripada suratul Hud ayat 24. Yang ketiga, daripada suratul Ra'd ayat ke-16. Yang keempat, daripada suratul Ra'd ayat 19. Yang ke 5 ayat yang ke surah daripada suratul Isra ayat 72. Nah, lepas tu ayat yang ke berapa? Yang ke-6. Ayat daripada suratul Nur ayat 61. Lepas tu ayat yang ke-7, ayat yang ke-19 hingga 21 daripada suratul Fatir. Kemudian ayat yang ke seterusnya 58 daripada suratul Ghafir. Yang ke seterusnya daripada surah Muhammad ayat 23 hingga 24. Dan yang seterusnya daripada suratul Fat ayat 17. Yang ke seterusnya akhir daripada suratul Abasa wa Tawalla ayat yang kedua. Tidak ada satu pun malaikat Tuhan menyata di dalam ayat tu hak mana buta mata, hak mana buta mata hati. Nyata belaka. Tengok pada depan ayat Quran, di tengah, kemudian di akhir, kita boleh tahulah kata Tuhan nak lagu mana. Itulah dengan cara ringkasnya. Hei orang yang dak ambil ayat Quran, dak putar, dak belik orang awam, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kamu akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang kamu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berasa megah, jangan kita berasa takabur, jangan berasa kata kita nining boleh kuasa nak mengatasi akan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ambil ayat Quran ni maduk pelaga sama sendiri. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ambil Quran berda sama Quran ini adalah perbuatan orang yang tak beriman. Maka itu adalah satu pengerian ya Allah Subhanahu wa taala duk jagakan kita di dalam Al-Quranul Karim. Ayuhai ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, taubatlah kamu daripada ini perbuatan, mudah-mudahan kamu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah daripada dengan cara ringkasnya kita menjelaskan akan ini ayat supaya kita nak masuknya di kita di dalam itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak jaganya akan ini agama daripada orang nak khianat, orang mari nak dusta, orang mari nak takwil dan tuwil dak huiknya isikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita diam diri, kita kena beri keterangan, beri huraian, beri penjelasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan merahmati segala-gala orang hadut di tepi-tepi kita dan umat Islam dengan cara seluruhnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.